selamat sejahtera kepada Dr. Azahar. Nama saya Punita Anak Perempuan M. Balakrishna, nombor matriks A20A1911. Saya akan membentangkan bahagian 1.0 pendahuluan dalam tugasan falsafah ilmu, nilai ilmu atas subjek pilihan, logistik dan rantaian pembekalan. Kod kursus falsafah ilmu ialah USK 1042. Kursus ini mengandungi 9 bab. Kursus ini juga memfokuskan pemikiran relatif terhadap pelbagai persoalan mengenai segala perkara yang berkait dengan landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala perkara dalam kehidupan manusia. Kursus ini juga menjelaskan definisi dan tujuan ilmu falsafah. Kursus ini juga menjelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Falsafah ilmu membincangkan hubungan falsafah pendidikan dan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera. Falsafah ilmu ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Kursus ini mempunyai ciri-ciri seperti falsafah membuatkan seseorang individu berusaha untuk memikir secara tuntas dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu kebenaran. Dalam proses menghasilkan tugasan falsafah ilmu, subjek pilihan ialah logistik dan rantaian pembekalan telah disertai oleh 7 orang ahli kumpulan dan kami merupakan kumpulan ke-10. Kami telah memilih subjek logistik dan rantaian pembekalan dengan tujuan majoriti daripada ahli kumpulan kami merupakan siswa-siswi kursus logistik dan perdagangan pengedaran. Dalam proses menghasilkan tugasan falsafah ilmu, kami sekumpulan telah bersama-sama menyediakan soalan-soalan yang mengkaji nilai ilmu subjek pilihan kami iaitu logistik dan rantaian pembekalan. Kami juga telah mencadangkan untuk menggunakan kaedah borang soal selidik atas talian yang dikenali sebagai Google Form untuk membantu kajian kami yang berkaitan dengan nilai ilmu yang terdapat dalam subjek logistik dan perdagangan pengedaran. Kami juga telah membuat analisis borang soal selidik yang telah disebarkan untuk membantu menyiapkan tugasan kumpulan ini. Nama saya Tunishwari Periasamy, nombor matrik A20A2043 2.0, analisis kajian tugasan berkumpulan melalui soal selidik atas talian. Bahagian ini menghuraikan keputusan analisis yang berdasarkan tindak balas responden terhadap soal selidik atas talian yang dijalankan untuk mengkaji nilai ilmu bagi subjek logistik dan pengurusan rantaian. Jumlah responden ialah 20 orang. Pertama ialah jantina. Berdasarkan jadual dan carta pie menunjukkan responden seramai 20 orang yang terpilih iaitu perempuan dan lelaki. Bilangan perempuan ialah 16 orang yang itu bersama dengan 80% dan bilangan lelaki ialah 4 orang iaitu bersamaan dengan 20%. Perbezaan antara kedua-dua jantina ialah 12 orang. Hal ini berlaku kerana majoriti responden ialah perempuan. Seterusnya, umur. Jadual dan carta pie menunjukkan responden seramai 20 orang yang terdiri daripada pelbagai tahap umur. Bilangan tahap umur 18 hingga 21 tahun ialah 2 orang iaitu 10%. Seterusnya, bilangan tahap umur 22 hingga 25 tahun ialah 8 orang iaitu 40%. Bilangan tahap umur 26 hingga 29 tahun ialah 5 orang iaitu 25%. Manakala 4 orang adalah berada pada tahap umur 30 tahun ke atas dan iaitu bersamaan dengan 20%. Akhirnya, satu data ialah tidak lengkap iaitu 5%. Perkara ini berlaku kerana kebanyakan responden kita adalah pelajar IPTA. Ketiga ialah status pekerjaan. Jadual dan carta pie ini mempunyai 20 orang responden yang terpilih daripada beberapa status pekerjaan. Bilangan responden yang bekerja ialah 7 orang bersama dengan 35% dan bilangan pelajar ialah 12 orang iaitu 60%. Seterusnya, kita juga terdapat satu data yang tidak lengkap dalam kategori ini iaitu 5%. Kebanyakan responden adalah pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana kita sebarkan soal selidik atas talian ini dalam pelbagai WhatsApp kumpulan atau WhatsApp group terutamanya dalam kumpulan berkaitan pelajaran. Akhirnya ialah kaum. Jadual dan carta pie ini menunjukkan responden seramai 20 orang yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia. Bilangan responden Melayu adalah 9 orang iaitu bersamaan dengan 45%. Lain daripada itu, 7 orang ialah responden berkaum India iaitu 35% dan berkaum lain-lain ialah 4 orang iaitu 20%. Namun kita tidak dapat responden berkaum Cina. Nama saya ialah Syashwina Jitkok, anak perempuan Jaswan Singh, nombor matris A20A2267 dan saya akan membentangkan tentang keputusan analisis data daripada kajian kumpulan kami yang telah dijalankan terhadap 20 orang responden yang telah
secara sukarela menjawab kajian ini. Soalan nombor 1 yang ditanya merupakan, pernahkah anda menggunakan perkhidmatan logistik? Daripada 20 orang responden, 17 menjawab ya, iaitu bersamaan dengan 85%. Manakala 3 orang responden menjawab tidak, iaitu bersamaan dengan 15%. Kesimpulannya, majoriti responden pernah menggunakan perkhidmatan logistik. Soalan nombor 2 yang ditanya merupakan, pengurusan rantaian bekalan banyak memudahkan aktiviti harian seseorang. Sebagai contoh, dalam penghantaran barang, pada pandangan anda, adakah subjek ini dapat meningkatkan kemajuan pada masa akan datang? 20 orang responden menjawab ya, iaitu merupakan keseluruhan daripada responden yang menjadikan bersamaan dengan 100% menjawab bersetuju. Soalan nombor 3 merupakan, logistik dan pengurusan rantaian amat penting untuk perniagaan pada masa kini. Daripada 20 orang responden, 6 memilih setuju, iaitu bersamaan dengan 30%, dan 14 orang responden memilih sangat setuju, iaitu 70% daripada 100% responden. Kesimpulannya, majoriti responden sangat bersetuju bahawa logistik dan pengurusan rantaian amat penting untuk perniagaan pada masa kini. Soalan seterusnya yang ditanya merupakan, pada pendapat anda, adakah logistik dan pengurusan rantaian akan menjadi panduan kepada pelajar apabila bekerja di sesebuah organisasi? Daripada 20 orang responden, 1 menjawab kurang setuju, iaitu bersamaan dengan 5%. 10 responden menjawab setuju, iaitu bersamaan dengan 50%, dan 9 responden memilih sangat setuju, iaitu bersamaan dengan 45%. Kesimpulannya, majoriti responden bersetuju bahawa logistik dan pengurusan rantaian akan menjadi panduan kepada pelajar apabila bekerja di sesebuah organisasi. Soalan kelima merupakan, pada pendapat anda, adakah logistik dan pengurusan rantaian bekalan akan meningkatkan dan memajukan ekonomi negara? Daripada 20 orang responden, 8 responden memilih setuju, iaitu bersamaan dengan 40%, manakala 12 orang responden memilih sangat setuju, iaitu bersamaan dengan 60%. Kesimpulannya, majoriti responden sangat bersetuju bahawa logistik dan pengurusan rantaian bekalan akan meningkatkan dan memajukan negara. Soalan terakhir yang ditanya merupakan, pada pendapat anda, adakah logistik dan pengurusan rantaian bekalan akan membantu melahirkan pelajar yang berkualiti? Daripada 20 orang responden, 1 menjawab tidak setuju, iaitu bersamaan dengan 5%. Manakala 10 lagi responden memilih setuju, iaitu bersamaan dengan 50%. Dan 12 orang responden memilih sangat setuju, iaitu bersamaan dengan 45%. Kesimpulan yang dibuat bahawa ialah, majoriti responden bersetuju bahawa logistik dan pengurusan rantaian bekalan akan membantu melahirkan pelajar yang berkualiti. Nama saya Evelyn Mira Xavier, matrik number A20A1326. Soalan nombor 7. Pada pendapat anda, adakah logistik dan pengurusan rantaian harus dipelajari oleh semua pelajar di Malaysia? Responden diberi pilihan untuk menjawab sama ada sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju untuk soalan ini. Daripada analisis yang dikumpulkan, kami mendapati bahawa majoriti responden, iaitu 65% responden menjawab setuju. Soalan seterusnya ialah, pada pendapat anda, adakah teknologi logistik dan pengurusan rantaian perlu diperkembangkan lagi? Responden diberi pilihan untuk menjawab sama ada sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju untuk soalan ini. Daripada analisis yang dikumpulkan, kami mendapati bahawa majoriti responden, iaitu 70% responden menjawab sangat setuju. Soalan nombor 9. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kerosakan barang-barang ketika mengagihkan kepada para pengguna melalui logistik dan perniagaan pengedaran? Responden diberi pilihan untuk menjawab sama ada A, sikap cuai pemandu semasa menghantar barang-barang dari satu tempat ke tempat lain dengan memandu kenderaan pada kelajuan yang tinggi, B, kekuatan pembungkusan yang lemah, C, sikap kurang bertanggungjawab dalam kalangan para pekerja di syarikat perkhidmatan penghantaran bungkusan, dan D, faktor lain-lain. Analisis menunjukkan sebanyak 70% responden menjawab C sebagai jawapan mereka. Bagi soalan ke-10, kami ingin mengetahui apakah nilai yang dapat diterokai daripada subjek ini. Dan daripada soal selidik, kami telah mengumpulkan bahawa beberapa nilai daripada pendapat responden kami adalah antara amanah, disiplin, bertanggungjawab, jujur, etika dan berhemah.
Soalan ke-11 pula bertanyakan penggunaan perkhidmatan logistik di Malaysia semakin meningkat. Pada pendapat anda, adakah anda rasa logistik adalah sebuah aktiviti yang membebankan masyarakat? Responden diberi dua pilihan jawapan iaitu ya atau tidak. Majoriti responden sebanyak 85% menjawab tidak kepada soalan ini. Akhir sekali kami ingin mengetahui dari skala 1 hingga 5, rendah ke tinggi, sejauh manakah logistik dan pengurusan rantaian membantu responden kami. Majoriti responden iaitu 60% menjawab skala 4. Cadangan menambah baik subjek logistik dan supply chain. Cadangan pertama adalah Kementerian Pendidikan Malaysia seharusnya memperkenalkan subjek logistik dan supply chain di peringkat sekolah menengah sebagai subjek utama yang perlu dibelajar oleh para pelajar dalam aliran asas perniagaan atau lebih dikenali sebagai aliran sastra. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan para pelajar tiada mempunyai pengetahuan secara keseluruhan mengenai subjek logistik dan rantaian bekalan apabila mereka tidak memberi peluang daripada pihak-pihak tertentu untuk mempelajari subjek tersebut. Oleh itu, mereka akan menghadapi kesukaran untuk mencerubui dalam sesuatu bidang yang hubung kait dengan perniagaan dan perdagangan semasa berada di peringkat universiti atau kolej. Kerana subjek ini memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang-bidang seperti perdagangan, perniagaan, pemasaran dan sebagainya. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah menitiberatkan perkara ini dengan memperkenalkan subjek logistik dan rantaian bekalan di peringkat sekolah sebagai subjek yang wajib perlu dipelajari oleh para pelajar. Kesannya, generasi muda sekarang dan generasi yang akan datang akan mendapat peluang untuk menuntut ilmu dan pengetahuan tentang subjek logistik dan rantaian bekalan. Cadangan seterusnya adalah pihak sekolah perlu bertanggungjawab dalam hal ehwal mendidik pendidikan subjek logistik dan supply chain kepada para pelajar yang dikasihi. Sebagai contoh, pihak sekolah perlulah menetapkan masa pengajaran subjek ini selama sekurang-kurangnya 2 jam supaya guru-guru boleh mengambil masa yang cukup untuk mencapaikan objektif-objektif tertentu ketika mendidik subjek logistik dan rantaian bekalan kepada para pelajar. Oleh itu, para pelajar juga akan mengambil inisiatif yang berkesan untuk mempelajari subjek tersebut di sekolah. Assalamualaikum, nama saya Navarana bin Syaidan dan nombor pencet saya adalah A20A1714. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cadangan penambah berikan. Yang pertama adalah menerapkan subjek logistik dan rantaian bekalan dalam kursus yang diambil dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana subjek logistik selalunya dipelajari oleh mereka yang mengambil jurusan atau kursus subjek ini sahaja. Kebanyakan pelajar pada masa kini tidak mengetahui lebih mendalam aktiviti logistik. Penerapan yang dilakukan mampu memberikan sedikit sebanyak ilmu yang mampu digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, dalam aktiviti penghantaran dan aktiviti menghantar barang. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil langkah untuk menerapkan subjek ini dalam kalangan pelajar agar subjek ini tidak disisihkan pada masa akan datang. Seterusnya adalah meningkatkan cara penyampaian subjek logistik dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian pelajar tidak mengetahui kewujudan subjek ini di universiti maupun sekolah. Oleh yang demikian, dengan penyampaian yang menarik, ia dapat membantu menarik lebih ramai pelajar untuk mengikuti subjek ini. Sebagai contoh, membuat program berkaitan dengan kebaikan subjek logistik dan rantaian bekalan dalam kehidupan seharian. Oleh yang demikian, setiap langkah yang sistematik dalam meningkatkan penggunaan subjek logistik mampu memberikan banyak faedah kepada masyarakat dan pelajar di luar sana pada masa akan datang. Assalamualaikum, nama saya Luqman Kim bin Yassin, matrix number A20B1432. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan kajian ini adalah untuk mencapai matlamat falsafah ilmu, iaitu kajian penyelidikan untuk mengkaji nilai ilmu bagi subjek logistik dan pengurusan rantaian ini, menepati dengan pembelajaran secara teori dan praktikal yang harus dipelajari oleh pelajar universiti dan serta masyarakat. Ini kerana subjek ini dapat membantu dan memberi pengetahuan tentang keperluan yang harus digunakan oleh manusia
bagi memudahkan sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan kaedah seperti yang digunakan dalam subjek asas logistik dan pengurusan rantaian. Contoh kaedah yang digunakan ialah proses merancang, pelaksanaan dan mengawal aliran dan penyimpanan barang, perkhidmatan dan informasi yang efisien dan efektif dari titik asal hingga titik penggunaan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Kerja-kerja yang dilakukan haruslah diikuti dengan ketetapan yang telah diberikan bagi menambah nilai. Oleh itu, ilmu ini perlu dijadikan sebagai panduan dan dipraktikkan dalam kehidupan manusia untuk menguruskan sesuatu perkara dengan cekap dan berkesan. Selain itu, nilai yang disampaikan dalam subjek asas logistik dan pengurusan rantaian ini juga tercapai apabila nilai dari segi individu, masyarakat dan negara dapat ditambah kerana segala aktiviti yang dipraktikkan berdasarkan subjek ini dapat meningkatkan ekonomi di dalam negara dan nilai kerja setiap individu di mana secara efisien dan efektif.